wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bayangkan daripada awal pagi, dini hari menguruskan anak sekolah, anak yang masih kecil sehingga akhirnya lupa untuk menguruskan diri sebab kita terlalu sayangkan anak dan suami, jadi kita utamakan orang lain dahulu daripada kita sendiri. Kau bagaikan payung kejut, buatku selalu terpegun. Saat aku jatuh, kau tak pernah jauh. Bangun dari tidur, pikiran masih jauh, terperangkap di dalam mimpi aneh tadi. Aku tersenyum, mataku perhati, hujan tak berhenti. Tapi tak ku peduli, aku akan tetap pergi, kerana dalam hati masih ada matahari yang mampu bersinar hari-hari. Takkan ku biarkan diri ini tenggelam dalam awan dan sepi. Dan ku katakan masih wujud bidadari yang melebarkan sayap untuk melindungi, memberikan cahaya untuk terbang tinggi agar ku tak silang dan jatuh lagi. Lihat senyuman ini tidakkan terjangkit, sebarkan virus cinta gembira bersama. Ada sinar di semua kesedihan yang gelita, ada cinta di semua perasaan yang terluka. Come on baby, gugu menari. Come on baby, gugu menari. Come on baby, come on baby. Come on baby, gugu menari. Come on baby, come on baby. Yeah. Tak mahu sembunyi apa dalam hati. Jangan simpan sendiri barang baik kita kongsi, kerana dalam hati masih ada matahari yang mampu bersinar hari-hari. Takkan ku biarkan diri ini tenggelam dalam awan yang sepi. Lihat senyuman ini tidakkan terjangkit. Aha, Sinar, lagu daripada FML membuka tirai wanita hari ini pada 9 September bersama saya Segita dan juga Rina. Dan apa jua yang anda lakukan hari ini, kami berharap yang ia memberi sinar yang baharu kepada anda di rumah. Dan yang pastinya juga kami nak mengingatkan anda sebagai ahli masyarakat yang sememangnya perlu prihatin terhadap situasi yang berlaku ketika ini. Kita sedar bahawa semalam kes sudah pun meningkat sebanyak 100 kes di mana ia melibatkan 85 kes tempatan dan 15 kes import. Penting untuk kita semua mainkan peranan yang mana kita dah ingatkan sejak daripada awal PKP dahulu. Ya, betul Rina. Saya kira sekarang dah menjadi orang kata habit lah yang kita selalu kena cuci tangan, selalu kena jaga jarak fizikal dan mengambil langkah-langkah keselamatan, terutamanya pakailah pelitup muka ketika anda di luar sana. Kita jaga kita. Betul Rina? Dan yang pastinya ini adalah satu isu yang perlu kita ambil secara serius. Ya. Memandangkan peningkatan kes ini, ia bukan lagi menunjukkan bahawa kita dalam keadaan biasa. Kita perlu ambil semua perkara ini dan pentingkan kesihatan dan juga penjagaan setiap ahli keluarga. Patuhi setiap sahaja apa syarat yang telah pun ditetapkan. SOP yang ada perlu dipatuhi. Ya, betul Rina. Dan Rina,
pada topik kita pada hari ini. Kita beralih daripada COVID, pesanan kita mengenai COVID kepada topik kita pada hari ini yang saya kira ramai di rumah tak sabar nak tahu. Hari ini apa topik yang mereka bawakan, dan topik kita pada hari ini berkait rapat dengan para wanita di luar sana. Kerana Rina, bila kita cakap pasal wanita ni, sememangnya wanita ni kita menjadi lumrah, kita memang sayang, orang kata memberi kasih sayang yang lebih, kita care yang teramat sangat bagi orang di sekeliling kita. Tapi dalam proses kita nak jaga orang lain tu, kadang-kadang wanita mereka lupakan diri mereka sendiri. Setuju sangat Sugi, bukan saja kadang-kadang memang kebiasaannya, kelazimannya, kerana fokus kita untuk melihat orang sekeliling, tak kiralah sama ada pasangan hidup kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita. Kita mahu yang terbaik untuk mereka, sampai ada masa kita lupa untuk jaga diri kita, untuk sayang diri kita, untuk belai diri kita. Betul. Adakah apa yang kita lakukan, pengorbanan kita kepada mereka yang berada di sekeliling berbaloi terhadap penampilan dan juga kesihatan serta kasih sayang yang perlu ada pada diri seorang wanita? Contoh terdekat, Rina, adalah ibu saya sendiri, nenek saya sendiri yang sentiasa sentiasa orang kata mengorbankan diri mereka untuk orang di sekeliling mereka. Kalau nak beli barang pun, alah beli untuk anak-anak dululah, beli untuk orang lain dululah, kita tak payah pentingkan letak diri kita dahulu. Tapi ramai wanita di luar sana, saya rasa boleh berkait dengan situasi yang kami baru sahaja berkongsi, dan kami juga ingin bertanya dan tahu apa pendapat anda di luar sana, dan apa antara situasi yang pernah anda sendiri alami di mana anda tidak mementingkan diri sendiri, bukan nak kata tak sayang diri, tetapi tak tahu macam mana saya nak sayang diri saya sendiri sebagai seorang wanita. Dan hari ini kami nak kupas kenapa wanita perlu hargai diri mereka, sayang diri mereka sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu, kita ikuti dulu satu segmen tajaan bersama dengan Vanzo. Saya bersama dengan Cik Nur Dabila Muhammad Razali pada hari ini bersama dengan Vanzo Duo Series. Baik, Nabila, kenapa Nabila pilih Vanzo Duo Series ni? Okey, macam Bella sendiri, Bella syuting kan, kadang kita kerja lebih daripada 8 jam satu hari, 10 jam plus. Jadi bila kita balik, kita nak rehat, kita kena cari that scent yang akan menenangkan kita, relief selepas kita bekerja seharian kan. Jadi macam Bella sendiri, Vanzo Duo Series ni menjadi pilihan Bella. Tiap kali Bella balik, Bella tak sabar sebab kita selalu bau rumah kita yang kita dah biasa, kita dah immune. Jadi Vanzo Duo Series ni bukan sahaja mewangikan, tapi dia juga dapat membasmi kuman 99%. Apa istimewanya Vanzo Duo Series ni? Okey, keistimewaan dia memang sangat banyak. Yang paling penting adalah sertifikat yang diorang peroleh, iaitu SGS Sterilizing Certificate, yang diorang tak ada pun formaldehyde, tak ada toluene, tak ada benzin. So semua benda tu chemical yang terlarang yang tak ada pun dalam Vanzo Duo Series ni. Diorang dapat anugerah Super Health Brand. Pertama di Malaysia, betul ke ni? Betul. Okay. Pertama di Malaysia yang dapat SGS Sterilizing Certificate tu. Dan juga yang pertamalah yang boleh mengeluarkan wangian but at the same time membasmi kuman. Jadi benda tu susah untuk kita peroleh. Selalu kita dapat wangian sahaja, tapi tak boleh untuk membasmi kuman. Jadi kalau anda semua boleh tengok dekat sini, ada dua jenis pilihan bauan, ada Classic Blossom dan ada juga English Pear dan Freesia. Jadi ni pilihan kedua-dua pilihan yang Bella pilihlah untuk bauan harian Bella. Okey, tapi mana satu yang Bella lebih suka ataupun kedua-duanya? Of course Bella suka dua-dua sebab Bella ada pilihan yang mana Bella letak dalam kereta. Macam dalam kereta Bella pilih yang ini, tapi untuk yang rumah kita pilih yang bau bunga, English Pear dan juga Freesia. Jadi Bella pilih mengikut kesesuaian tempat lah. Classic Blossom ni dia ada bau dia macam kita dalam hotel 5 star tau. Kita bau dia mahal gitu. Macam ni kita rasa macam dalam garden, ada pear scent dan juga bau bunga Freesia. Jadi Bella rasa ini lebih dekat kepada wanita lah. Bella suka dengan English Pear dan Freesia lah personally. Di mana nak membeli dan mendapatkan Vanzo Duo Series ni? Okey, anda semua boleh mendapatkan Vanzo Duo Series di mana-mana kedai aksesori kereta, kedai mencuci kereta dan juga mana-mana store Vanzo dan di website www.vanzoasia.com. Dan bukan sahaja di Malaysia, anda boleh juga dapati di 5 buah negara, ada Taiwan, Brunei, Vietnam, Singapura, Hong Kong. So jangan risau kepada pengguna yang bakal menggunakan Vanzo Duo Series di luar sana. Boleh dapatkan di mana sahaja yang Bella listkan tadilah. Jangan lupa untuk dapatkan Vanzo Duo Series di www.vanzoasia.com. Sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada jurucakap Vanzo iaitu Nabila Razali. Dan ke mana-mana kita berehat seketika. Wanita hari ini.
Saya rasa memang kebanyakan ibu memang macam gitu dia punya keadaan dia lah. Untuk membesarkan anak tu maknanya dia kena korbankan masa tu. Dan sampai kan dia sendiri tu macam tak apa, janji yang penting-penting ni lepaskan dulu. Saya sebagai suri rumah, jadi masa saya memang banyak tumpuan untuk anak dan kadang-kadang sampai saya lupa untuk me time saya. Kita kena sayangi diri kita seperti sebelum berkahwin, menjaga diri. Sekiranya kita ditinggalkan atau dicurangi, kita masih boleh ke depan dan mempunyai keyakinan diri yang tinggilah dan tidak. Bagi saya, sebab at the end of the day, kita hanya ada diri kita sendiri. Sebab siapa lagi nak sayang kita kalau bukan kita? Dalam rumah tangga, kita letak sepenuh harapan bila satu hari nanti mungkin dah tak ada jodoh, kita akan down teruk. Tapi bila kita sayang diri kita sendiri, kita akan rasa more independent. Okey, itu dia pendapat orang di luar sana, Rina. Masing-masing ada pendapat tersendiri dan apabila terdengar pendapat orang di luar sana, tetamu kita di studio pun ada yang tergelak juga. Bila ada yang berkata, bila kita sayangi diri kita sendiri ni, apabila ada kita ditinggalkan ataupun ada dicurangi oleh sesiapa, kita boleh masih lagi berterusan dengan hidup kita. Tapi kan bila sentuh tentang sayangi diri sendiri ni, ini satu perkara yang memang kebanyakan dalam kalangan wanita ataupun kesemua wanita lupa untuk sayang diri sendiri. Kadang-kadang sebab kerana sayang orang lain, abai diri sendiri, curahkan kasih sayang pada orang lain, tak kasihan pada diri sendiri, berkorban untuk orang lain hingga diri terkorban. Ini yang kita nak bawakan kenapa wanita perlu sayangi diri sendiri. Kita bersama dengan dua tetamu hebat di hujung sana. Saudara Samsul Debak, apa khabar? Saudara Samsul atau lebih mesra dengan panggilan SD. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey. SSS. SD. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Betty Benafis. Selamat datang. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kita cakap mengenai wanita, sayangi dirimu, kita nak mulakan dengan Betty sendirilah. Kita selalu diingatkan, love yourself. Kalau kita buka social media, banyak sangat quotes-quotes kat social media pun kata love yourself, think for yourself, all these things. Tapi bagi Betty sendiri, bila kita cakap mengenai wanita, sayangi dirimu, apa pendapat Betty dan bagi Betty, bagaimana Betty menyayangi diri Betty sendiri? It's very subjective, but when you mention, bila you sebut sayang, because bagi wanita, tak ada satu perempuan pun tak sayang diri dia. Sebab tu kalau tak sayang, dia tak akan pedulikan macam mana rupa dia. Kebanyakannya wanita akan sayang. Tapi dia ada proses sayang tu, ya. Dia ada proses. Kenapa sampai perempuan sampai tak sampai nak memikirkan diri dia? Kenapa dia sanggup memikirkan orang lain? There must be a reason, a journey of that. Kenapa sampai perempuan itu jadi ke tahap situ? Apa masalah dia? Apabila kita berkahwin, biasanya kalau apabila ustaz bercintalah dengan ustaz punya isteri zaman dulu, mesti waktu bercinta tu ke apa ke, nak berkenalan ke apa ke, walaupun tak ada istilah cinta untuk ustaz sebelum kahwin, mungkin, tapi mesti dia nak jumpa bakal suami tu dia dalam keadaan cantik. Sebab dia tak, waktu tu masa dia hanya untuk diri dia je. Apabila kita berkahwin dengan sang suami ni, seharusnya benda alam perkahwinan itu adalah satu alam yang baru di mana ia merupakan alam teamwork. Kenapa sampai wanita meremehkan dirinya? Mungkin komunikasi dalam teamwork mereka tidak kuat. Mungkin expectation perempuan, expectation lelaki, mungkin tidak kuat. Dan bila disentuh tentang berubahnya fasa, kita melihat itu tidak boleh dinafikan, SD. Sebab bila kita hidup solo sendirian, banyak masa digunakan untuk penampilan diri kita, untuk cantik diri kita, sayangkan diri kita. Tapi fasa berubah ke alam rumah tangga, ke alam keibuan, dan berubah juga fasa dan tanggungjawabnya. Maka bila tanggungjawab itu berubah, secara tak langsung diri sendiri akan dilupakan. Kadang-kadang diabaikan terus begitu. Kenapa sebenarnya fasa ini membuatkan seorang wanita itu lupa istilah sayangi diri mereka? Terima kasih. Leka saya dengan soalan. Memang terbaiklah tu kan. Terbaiklah soalan tu kan. Jadi dia macam ada jawapan dalam tu. Dia sebenarnya memang fasa dia berubah. Kan, fasa berubah tetapi hakikatnya kita kena appreciate diri kita. Sebab silapnya bila kita cakap terlupa menghargai diri kita. No. Kita kena hargai diri kita sebab dengan kita appreciate diri kita, kita akan happy. Menghargai, menyayangi diri kita. Kan?
orang kata membahagiakan diri kita, maka kita akan membahagiakan orang lain. Bayangkanlah sampai ada pepatah Jawa sebut, happy wife is a happy family. Jawa. Baru dengar. Maknanya kalau seorang isteri tu gembira, maka gembiralah keluarga tu. Sebab pusatnya kat situ. Contoh, suami balik rumah, suami balik boleh tengok isteri dia bising-bising, maknanya okey. Sebab isteri dia sihat. Sebab isteri dia bising kan. Tapi kalau balik rumah isteri senyap, apa hal lah ni. Maknanya kata dia nampak isteri dia sedih, maka dia akan efek mood satu rumah. Sebab apa? Betul. Isteri ni adalah koordinator CEO rumah tangga. Suami penasihat dia. Isteri yang akan pastikan perjalanan rumah lah, jalan lancar apa semua. Dia akan jalan. Jadi kalau dia dah terencat dekat situ, yang lagi habis lah. Apalah salah aku hari ni. Apalah salah anak-anak hari ni. Sebab kena ingat, bila kita happy, bila kita sayang diri kita, aura positif, kita sadar kita cantik, kita rasa segar, fresh, aura tu akan share dengan orang lain. Kan? Bila kita sad kan, maka kita will sadden others. Maknanya kita akan cakap, anak ni, mak sakit lutut lah, mak sakit lutut lah. Boleh minyak tu. Dia bayang kan. Ya ke ni. Alah sikit je ni. Positif nampak. Bila positif bagi kan. Ya ke sikit. Ya tak ada apa-apa. Macam tu jugalah. Ni kalau semua orang belum bersedih dalam rumah macam mana? Kan kita kena sayangi diri kita, sebab dengan sayang diri kita, kita akan juga memindahkan aura positif tu kepada orang lain. Sekeliling. Itu yang paling penting sekali. Itulah. Jadi rumahku syurgaku adalah konsep di mana terbentuknya daripada teamwork juga. Betul. Rumahku syurgaku. Bila sebut tadi tentang rumahku syurgaku, dia tak akan tiba-tiba jadi syurga. Kita kena create. Kita kena sebagai manusia, kita kena create. Itu sebab orang perempuan dia dah nampak dah. Baru tengok tiang rumah, belum siap di rumah tu. Dah terbayang dapur ni terjadi apa, ni jadi apa. Dia punya positif. Yang suami tak terbayang, dia dah fikir berapa nak bayar berbulan. Lagi fikir itu je. Tapi isteri ni dia punya orang positif. Oh ya ke? Lepas tu bila dah siap, oh macam ni, rupa cantik lah. Tengok orang lelaki dia tak komen banyak lah. Sebab kalau dia bagi cadangan pun, biasanya memang perempuan tak setuju lah. Jadi maknanya, yang membahagia, yang penting perempuan tu bahagia. Isteri tu bahagia, insyaAllah. Semua bahagia, insyaAllah. Dan saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh SD tentang jika perempuan ataupun isteri itu bahagia, maka bahagialah rumah tangga. Kadang-kadang kebahagiaan itu juga menyebabkan dia leka dalam dunianya sampai suami mencari peluang yang lain. Sekejap lagi kita nak bincangkan. Tapi sebelum tu, kami nak kongsikan satu bingkisan ini, luahan hati seorang isteri, bagaimana dia bangkit untuk menyayangi diri sendiri. Dan kita saksikan. Sayang suami dan anak lebih dari sayang diri sendiri. Itu pengalaman yang dilalui oleh Zuri Asikim Zulkifli, 51 tahun. Kisahnya tular apabila dia berkongsi kisah bagaimana dirinya sentiasa menjadi yang terakhir dengan meletakkan suami dan anak-anak sebagai keutamaan melebihi segalanya agar keluarga kelihatan sempurna. Saya mula macam bila saya tengok gambar-gambar saya dah jadi gemuk dan sebagainya kan. Saya dapati saya dah jadi orang lain. Jadi saya dah tersedar dan saya cuba perbaiki diri saya. Sebab wanita banyak yang apabila berkahwin dah lupa nak menjaga diri. Itu juga adalah salah satu sebab kenapa saya buat penulisan di media sosial, kerana nak memberi kesedaran kepada wanita-wanita di luar. Meskipun dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan penampilan diri sejak dari kecil, namun apabila sudah berkeluarga, semuanya berubah sedikit demi sedikit kerana keutamaannya adalah meletakkan suami sebagai yang pertama. Pengurusan anak sahaja menjadi perkara yang berterus-terusan. Jadi kita terlupa. Apabila saya telah berpisah, saya punya lebih banyak ruang untuk diri saya. Tak perlu lagi bangun awal pagi dan persiapkan diri untuk orang lain. Sanggup melepaskan kerjayanya demi memberi perhatian sepenuhnya kepada rumah tangga yang dibina, namun nasib tidak menjebelahinya apabila dia terpaksa berpisah bersama bekas suami selepas 20 tahun melayari alam perkahwinan. Bayangkan daripada awal pagi, dini hari menguruskan anak sekolah, anak yang masih kecil, sehingga akhirnya lupa untuk menguruskan diri dan terlupa bahawa kecantikan dan penjagaan diri itu adalah penting sebelum kita sayangi suami dan anak-anak. Kalau kita tidak memiliki sayang, kita tak boleh memberi sayang. Kita tak memiliki cinta, kita tak boleh memberikan cinta. Tapi banyak wanita yang tak perasan tu. Sebab kita terlalu sayangkan anak dan suami, jadi kita utamakan orang lain dahulu daripada kita sendiri.
Belajar dari pengalaman dan kisah silam membuatkan Zuri Asikim kini lebih menghargai diri dengan belajar dan mengajak wanita untuk terus menyayangi diri sendiri. Baik, itu kisah seorang yang telah mengalami kisah hidup sebenar beliau, telah bangkit semula dan boleh dikatakan kuat semangat lah kan Rina. Tapi kan nak berbalik pada apa yang SD katakan tadi, yang di mana apabila kita melalui beberapa fasa sebagai wanita, kita kadang-kadang lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Kita harus appreciate tadi SD katakan. Jadi Betty, dalam pandangan Betty, mengapa seorang wanita yang melalui fasa-fasa ini kurang ataupun melupakan diri mereka sendiri? Okey. I faham tu sebab topik ni sangat dekat dengan diri I ya. Sebab kalau bagi mereka yang kenal, Betty seorang yang menjaga look sebelum kahwin dan sebagainya. Kenapa sampai lepas tu kami leka dan tak fikir tentang diri. Pada waktu tu kita fikirkan adalah suami, macam mana tadi video tu cakap, suami adalah nak prioriti kita. Okey, apabila kita berkahwin, kita tutup semua aktiviti biasa kita. Kita dah tak kontak kawan-kawan. So our life is changing drastically. Bila kehidupan kita berubah serta-merta, automatik dia efek kepada psikologi kita di mana kita tak get inspired. We didn't get inspired to be beautiful. We have no reason to be good, you know. So bila kita ada dalam fasa perubahan rumah tangga, kita menghormati suami dan kita fikir suami is segala dalam hidup kita. Walhal bagi suami, dia fikir ini monotonous, benda yang boring. Kita akan jadi seorang yang pasif apabila kita tidak ada colours in our life. That's why I punya pendapat Ustaz ya, apabila kita walaupun kita sudah berkahwin, kita kena kekalkan masa kita dengan adanya sahabat. Sahabat yang baik, sahabat yang disetujui oleh suami kita, di mana dengan sahabat itu kita boleh mendapatkan inspiration dari segi pemikiran, dari segi look, dari segi penampilan. Kita ada rasa untuk sentiasa cantik, ada masa untuk diri kita bersama teman. So kita tak ada banyak expectation suami. Itulah istilah yang you kata suami curang. Bagi saya tak ada pun pemahaman tentang suami curang. Bagi saya suami itu berubah mungkin sebab kita membosankan. Mungkin sebab kita tak ada colour dalam hidup kita. Mungkin kita macam cerita Shahrizad 1001 malam punya cerita. Kenapa sampai Sultan itu tidak membunuh Shahrizad, princess dia yang terakhir tu? Kenapa? Sebab dia merasakan hidup perempuan itu sangat interesting. Every day Sultan tu learn from new things. Tapi macam mana dia dapat benda yang baru untuk diceritakan kepada Sultan sampai dia tak bosan dengan dia? Okey. Apa yang Betty kongsikan kerana wanita ni sendiri yang mungkin lupa dan mewujudkan satu suasana yang bosan dalam rumah tangga itu sendiri. Kita tidak mahu situasi ini. Betty sentuh tadi, perkataannya leka. Leka dengan kehidupan yang ada ini, tanggungjawab yang ada sampai lupa untuk diri sendiri. Sebelum perkara jadi terlambat, apa sebenarnya yang perlu kita sedarkan kepada wanita? Solution. Dalam hal ni dia bukan leka. Dia mungkin itulah macam kata tadi kan, yang Betty sebut tadi, nakkan kita macam cerita kisah Shahrizad tadi kan, hari-hari ada benda baru. Sebenarnya benda-benda baru ni dia takkan datang dengan sendiri. Kita buat benda yang sama setiap hari dan mengharapkan hasil berbeza. Macam mana? Kita buat sama-sama, lepas tu takkan bosan dengan I kan. Apa yang kurang dengan I? Dia bukan masalah kurang. Ceritanya sekarang ni, baik suami, baik isteri, teamwork tu kita kena create suasana tu. Teamwork bukan seorang isteri saja. Bukan isteri saja. Suami pun kena main peranan. Bila balik dia tengok isteri dia bahagia, okey, hari ni abang ada berita baik. Apa dia? Hari ni makan luar, punya seronok lah kan. Benda tiba kan makan. Asyik makan kat restoran, makan luar tu dah tahu dah restoran yang sama. So isteri pun tak nak. Jadi makna kata dia dah ada dah cara dia. Isteri pula, itu yang kadang orang perempuan tukar cadar baru. Tiba-tiba lain, tiba apalah ada bunga pula saja bagi abang rasa feeling sikit kan. Letak lilin dekat air. Pahal bakar pula dia contoh mana kan. Ada dia punya benda kadang lepas tu bincang. Dia dua perkara lah, expectation satu, communication satu. Bincang bang. Aktiviti Datuk pula. Aktiviti Ustaz. Dalam perbincangan tu bang cuba cakap saya ada kurang apa-apa. Tak adalah. Abang okey, happy. Hari-hari abang tak sabar nak balik rumah. Tapi maaf kalau saya mencelah. Mungkin kerana budaya masyarakat kita juga yang ada sifat pemalu itu. Tambah lagi dah ada anak yang besar-besar. Perkara itu mungkin sukar untuk dilakukan. Kita kena ingat. Dalam Stephen R. Covey kata, setiap manusia tidak ada rock tau. Rock ni ada peranan dia. Pertama, peranan dia sebagai hamba Allah. Kedua, peranan dia sebagai isteri. Peranan dia sebagai seorang ibu. Peranan dia sebagai seorang kawan. Kata ada sahabat-sahabat dia.
Peranan dia sebagai seorang ahli masyarakat, itu sebab dia bercampur dengan masyarakat. Peranan dia sebagai seorang warga sekolah, maknanya dia bersama sekolah anak-anak dia. Maknanya percampuran ni, benda ni, peranan-peranan ni sebenarnya warna yang dah ada. Cuma kadang-kadang, kita tak apalah, aku tak ada masa. Yang ni tak apalah, yang ni biarlah. Yang tu pandai-pandai. Akhirnya kita yang let go diri kita daripada benda tu. Kita ada peluang benda tu ada. Dengan suami tu, kenapa kita nak pandang dia sebagai suami? Kenapa tak pandang suami ni sebagai kekasih kita? Kekasih, bercinta. Bang, rindu sangat kat abang. Cakaplah. Ni bila cakap yang ni abang rindu kat abang. Kau ni buang tabiat kan? Dia bukan buang tabiat, tapi buang tabiat lama nak ganti dengan tabiat baru yang lebih baik. Itu sebenarnya. Setuju. Baik, itu kalau bagi mereka yang sudah berpasangan, ingin orang kata dengan support suami dan sebagainya. Tapi kalau mereka yang belum tiada pasangan, tapi sebagai wanita, bukankah dari dalam itu sendiri, inisiatif itu sepatutnya ada untuk sayang diri saya, untuk buat segala ni untuk diri saya. Betis ni, mungkin Betty boleh kongsikan. Sepatutnya itu, benda tu perlu datang dari dalam kan, walaupun tidak ada siapa untuk mendorong kita dari luar tu. Itulah datangnya apabila kita ni memerlukan surrounding yang positif. Diri kita ni kena sentiasa diingatkan, motivated. Manusia dia asal daripada perkataan bahasa Arab nasa. Nasayansi nasayansi itu maksud dia pelupa. Apabila kita ni leka, lupa sebab tu kita kena bawa diri kita ke hala situ, ke hala yang mana boleh inspired kita, memotivasikan diri kita. Tak percaya senggita pun akan ada satu hari waktu down, mesti ada. Mesti ada. Jadi kita ni kena sentiasa pick environment yang positif, pick friend yang boleh inspire you to become a better person, and then pick berita yang sampai ke telinga, berita yang baik, bukan berita gosip, bukan berita memburukkan. Sebab apabila kamu membenarkan anasir buruk, negatif datang, dia akan masuk ke dalam hati, terus dia ke minda dan dia terus ke tubuh. Itu yang tubuh jadi hancur. Betul ke Ustaz? Saya tak sempat salin tu tadi. Ustaz ni. Jadi betul Ustaz ya? Betul. Salah bagi tahu. Boleh teruskan. Okey. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat, bila kita cuba untuk positifkan, untuk cari aura yang positif, apa yang disentuh sebentar tadi, mungkin ada yang akan melihat bahawa kita ni lebih pentingkan diri kita sendiri. Salahkah sebenarnya? Tak, dalam hal ini sebenarnya itu yang disebut oleh Betty tadi. Saya ambil balik poin dia kata surrounding. Sebenarnya surrounding ni juga kita boleh sebut sebagai double S. Support system. Support system penting. Kadang-kadang bila kita kata kita buat semua, bukannya kita buat untuk diri kita je. Kita, anak kita, suami kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita. So kita fikir, hari ni aku dah tolong suami aku, hari ni aku dah tolong anak aku. Oh, masyarakat aku belum lagi fikir. Kat mana? Oh, ada program satu, aku mesti buat betul-betul. Kenduri kita pergi join. Ada parti hari jadi anak tu, kita pun join. So kita bantu. Tak apa. Aku tolong. Apa kau mesin ambil suruh tu dah ada belum? Tak apa, bagi aku bawa benda tu. Dia nampak kita punya penyertaan kita. So dalam hal ni support system penting. Sebab kadang-kadang ingat nak cantik-cantiklah sikit. Lepas tu sebenarnya tak payahlah. Macam tu sudahlah. Kau buat macam mana pun takat tu je. Kadang ada support system macam tu menyebabkan perempuan jadi lemah semangat. Tapi kita pun kena kuat tau. Kena cari yang positif. Maknanya memang mesti ada yang buat kita merasa down. Macam kawan tadi, dia boleh pilih. Kawan ni tak support, cek kawan yang support. Sampai jumpa. Suami tak boleh cari. Itu je satu. Suami ni pun kena betulkan dia punya tune dia. Jadi kadang-kadang ada suami tu yang abang dah booking dengan spa muslimah tu. Petang dia pergi. Abang tengok kusut sangat tu pergi. Ya ke bang? Pergi. Bertuah betul dapat suami macam tu. Bertuah tapi tak sangat bertuah. Tak macam tu. Jadi kalau isteri macam tu kan, dia rasa appreciated kan. Dia kata, oh, ya Allah, bang betul ke ni bang? Ya pergilah. Abang dah bayar ke? Tak, belum lagi. Yang itu pun tak support kamu tu. Dia hanya booking aja kan. Tapi saya tetap percaya orang di luar sana, Rina kita mesti ada lelaki yang langsung tak peduli, yang memang tak ada support system dengan isteri. Tapi isteri kat luar sana jangan sampai putus harapan. Di mana kita still boleh dapat support system daripada siapa? Daripada teman-teman, sahabat-sahabat kita. Kita kena fikir yang terbaik untuk kita. Kita kena ada love. Apabila kita ada banyak love, Ustaz, otomatik kita akan membawa positif aura positif kepada anak-anak kita, kepada kehidupan kita, kepada kerja kita dan sebagainya. So jangan give up untuk mencari aura positif. Tapi pada suami saya pesan saya pesan pada suami. Tolonglah jangan benarkan kasih tu balik arah. Maksudnya macam isteri tu dah tengok dengan suami aku ni tak payahlah. Pergi kat orang lain. Jadi sudahnya jadi suami tu tak penting tau. Suami kena main peranan supaya isteri tu rasa diri dihargai. Sebab percaya cakap saya, bila isteri kita bahagia, semua orang bahagia. Okey, saya suka tu. Bila isteri bahagia, semua orang bahagia. Dan satu lagi daripada Betty, jangan putus harapan. Okey, baiklah. Saya kira walaupun perbincangan ini dalam masa yang singkat, tapi isinya kita dapat. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Betty Banafi dan juga kepada saudara Samsul Debat.
SD kita hari ini berkongsi pelbagai sebenarnya input untuk memberikan satu pendorong lah, penguat semangat wanita ni mulai hari ini. Walau sayang macam mana pun, sayang dulu diri sendiri. Rina, sayangi diri Rina? Sayang sangat. Saya pun sayang sangat. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak. Apa pun kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ni bersama dengan FML. Wanita hari ini. Sebenarnya anak-anak Ina ni tak suka sangat makan nasi. Tapi bila pertama kali nak masak nasi goreng Cina, tambah-tambah lagi dengan hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastinya dalam segmen tajaan hari ini kita nak kongsikan sesuatu yang istimewa berkenaan dengan program Mentor Wanita Cukup Berani yang dah pun memulakan siri pertama bengkel pada 1 hingga 3 September yang lalu. Okey, kita nak tahu apa yang menarik di sebaliknya. Kita bersama dengan 3 tetamu istimewa hari ini. Ini dia Lim Siu Ling, pengurus pemasaran consumer. Ada Anne Idris, selaku usahawan dan pemilik My Mom's Bakery. Dan Samantha Lim, account manager Google Malaysia. Selamat datang ketiga-tiganya. Terima kasih. Cantik-cantik, manis-manis ya. Okey, baik. Yang pertama sekali, mungkin kita nak tanya dengan Lim dululah. Apa sebenarnya program Mentor Wanita Cukup Berani ni? Okey. Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput kami di Wanita hari ini. Sama. Okey, izinkan saya berkongsi mengenai program Mentor Wanita Cukup Berani ini. Matlamat utama kami adalah untuk mendorong, menggalakkan wanita dan juga memberi inspirasi kepada wanita di seluruh lapisan masyarakat Malaysia ini untuk meningkatkan keyakinan mereka. Bagaimana dengan menggalakkan mereka untuk mengambil langkah pertama, mencuba sesuatu yang baru di luar kebiasaan mereka. So, jadi program ini juga adalah satu hasil kerjasama bersama Google Malaysia. Kerana kita juga sedar hari ini teknologi itu sangat penting kan untuk kita semua, terutama sekali zaman selepas PKP ini. Jadi kita pun sangat berbesar hati dapat bekerjasama dengan Google Malaysia dalam program ini. Kerana program ini terdiri daripada 2 komponen penting. Pertama sekali, kita ada bengkel-bengkel online untuk meningkatkan kemahiran asas dari segi digital dan juga keusahawanan dan juga membina keyakinan diri. Di sini dari aspek ini, that's where we have mentor-mentor kita jugalah untuk memberi bimbingan peribadi. Perlu ada mentornya. Perlu ada mentornya. Baik, kita nak tanya juga dengan Samantha. Dari segi kerjasama dan juga kolaborasi antara Maggie dan juga Google Malaysia, dari segi rasionalnya untuk program ini, bagaimana? Ya, sebenarnya seperti yang Siuling sudah katakan tadi, kita ingin memberi inspirasi kepada wanita untuk mencuba sesuatu yang baru. Itu confident yang dia perlu untuk mencuba yang itu. Lagi sama ada itu membina bisnes sendiri, perniagaan yang kecil ataupun kalau mereka nak meningkatkan kemahiran digital. Yang kedua ni sebenarnya sekarang ada fasa ekonomi kan, fasa recovery ekonomi dan kita pun ingin mendorong wanita-wanita dalam fasa inilah dan digital sangat penting dan latihan semua ini amat diperlukan sekarang. Dalam keadaan pandemik sekarang ia menjadi platform yang penting juga ya. Okey, sebelum nak tanya dengan Anne, kita nak tanya sekejap dengan Lim. Boleh tak kita nak tahu, sebab ada 3 mentor katanya, dari segi pemilihan mentor itu sendiri bagaimana ditentukan? Oh, itu actually kita pun sangat lucky, sangat berbesar hati kerana 3 mentor sangat berpengalaman, esteemed mentors lah kita kata. So kita ada Ina Azman, sememangnya sudah menjadi duta Maggie Cukup Rasa. So kita semua pun kenali Ina Azman yang minat memasak. Beliau juga adalah seorang pelakon, tidak berputus asa untuk sentiasa meningkatkan kemahiran memasak beliau. And then sekarang beliau juga memiliki perniagaan online. It's done by Ina Azman kan. Tagline yang paling diingati. Yes. Sheila Rosli lagilah berpengalaman, pelakon, penerbit,
pengarah, pernah memenangi anugerah. So kita pun dan sekarang pemilik restoran The Dim Sum Place, and of course Anne Idris bersama kita hari ini, no stranger to all of us. Owner of My Mum's Bakery, pemenang anugerah. Tapi satu common theme dengan ketiga-tiga mentor kita adalah passion. Misi dia untuk bersama-sama Maggie dan Google memberi peluang, memberi inspirasi kepada semua wanita. Okey, baik. Kita nak tanya dengan Anne sendiri, dipilih sebagai mentor. Macam mana perasaan dia? Okey, dah tentu saya sangat teruja sebab dengan pengalaman saya selama 15 tahun dalam bidang bakery, dah tentu saya nak berkongsi perjalanan saya sebagai seorang usahawan kepada usahawan-usahawan ini. Kerana pada saya, wanita sekarang kenalah jadi wanita milenium, kena jadi wanita yang berani, yang yakin pada diri sendiri. Jadi nasihat saya untuk wanita-wanita dekat luar sana, kalau nak buat, terus buat, jangan ada nanti, jangan ada tapi. Tak boleh ada nanti, tak boleh ada tapi. Okey, kerana kesuntukan masa, kita nak tahu juga, Lim, kata-kata akhir untuk kita bagi semangat kepada golongan wanita di luar sana. Okey, sebagai wakil dari Maggie, saya ingin terus menggalakkan semua wanita lagi. Mengambil langkah pertama itu tidak perlu langkah besar. Langkah kecil pun boleh. Masak satu masakan baru, itu sudah dikira langkah pertama. Jangan lupa kita ada bengkel online kedua yang akan datang dalam bulan Oktober. Jangan lupa untuk join us, register. Teruskan berkongsi cerita dengan kita. Kita ada banyak lagi untuk berkongsi bersama. Ini pun satu langkah yang baru untuk Maggie juga bersama Google, bersama Anne semua. So, join us then lah. Dan yang pastinya juga siapa yang masih lagi perlukan peluang ini, mana tahu Anne boleh jadi salah seorang mentornya. Oktober ini ya. Boleh sertai program mentor untuk sama-sama meningkatkan keupayaan diri. Terima kasih ketiga-tiganya. Kita terus nak dengarkan persembahan daripada FML. Silakan. Ada satu benda dalam hati saya, dalam banyak benda satu ni tak lupa. Everything's gonna be alright. Bukannya ku mencari, tapi kau dah mencuri. You're so smooth, 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 make me wanna move, Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Apa telah ku buat, terkejar hingga penat dalam cinta yang terbang sampai ke awan. Jangan aku terjenam, tolong. Kau bagaikan payung terjun, buatku hilang rasa gerun. Saat aku jatuh, 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 kau tak pernah jauh, jauh, jauh. Kau bagaikan payung terjun, buatku selalu terpegun. Saat aku jatuh, 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 kau tak pernah jauh, jauh, jauh. Hey, hey, my boy, show. First thing about love, you gotta show respect to the woman in the family. Before you go and make a family. Jangan menilai, jangan memandai, jangan kau biar reputasi tergadai. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Apa telah ku buat, terkejar hingga penat dalam cinta yang terbang sampai ke awan. Jangan aku terjunam dalam. Kau bagaikan payung terjun, buatku hilang rasa gerun. Saat aku jatuh, 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 kau tak pernah jauh, jauh, jauh. Kau bagaikan payung terjun, buatku selalu terpegun. Saat aku jatuh, 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 kau tak pernah jauh, jauh, jauh. Cinta bukan datang hanya dari pandangan mata, cinta harus datang dari hati dan juga jiwa. Cinta bukan hanya luar cerita kata-kata, cinta itu buta, tapi jangan kau yang buta. Cinta bisa membuat suka dan ketawa, bisa juga membawa sakit air mata. I can't imagine hidup tanpa cinta. So much to love and there's so much to hate. Kau bagaikan payung terjun, buatku hilang rasa gerun. Saat aku jatuh, 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 kau tak pernah jauh, jauh, jauh. Kau bagaikan payung terjun, buatku hilang rasa gerun. Saat
aku jatuh, kau tak pernah jauh, jauh, jauh. Wow. FML. Macam mana tadi awak kat belakang? Macam tak ada nafas ya. Okey, baik. Kita bersama FML. Bagi anda yang tak tahu, Fahmi dan juga Mal. Fahimi dan juga Mal. Itulah gabungan FML. Baik, lagu Payung Terjun. Awak tarik nafas dulu. Siapa yang nak bercerita mengenai lagu Payung Terjun ni? Apa signifikasi Payung Terjun? Payung Terjun ni, Payung Terjun ni dia maksudnya tentang dua orang sahabat macam itulah yang memerlukan salah seorang lah. Maksudnya macam di mana dia ada, macam ada masalah ke apa dia selalu ada lah. Okey, baik. Fahimi boleh kongsikan mengenai lagu ni. Dia kata ini lagu pertama anda berdua bersama dengan Faizal Tahir. Yes. Wow, okey, ceritakan pengalaman lagunya. Okey, first dia start time PKP hari tu. Kita orang rekod time PKP dengan Faizal. Kita orang dapat kontak daripada Faizal. Okey. So dia cakap daripada Mike dengan Faizal supaya nak ada kolaborasi pasal dengan lagu ni Payung Terjun. Kita orang dapat so macam memang excited gila lah. Okey, baik. Lepas tu kita orang datang rekod sekali time PKP tu within 1 week macam tu. Lepas tu sekarang dah release. Okey, baik. Ke situ sikit. Okey, baik. Jadi bila dapat panggilan daripada Faizal Tahir, itu memang niat Faizal Tahir ingin membuat lagu bersama dengan anda. Macam mana Faizal Tahir memang dapat orang kata idea lah nak berkolaborasi dengan anda berdua? Okey, mula sebab kita orang memang satu. Sebab kita orang FML di bawah under Faithful, under Faizal Tahir juga. Baik. Jadi benda ni bagi kami adalah satu peluang yang dibagi oleh Faizal kepada kita orang untuk nak buat lagu ni sama-sama dengan Faizal. Dan satu benda yang sangat kita tak jangka. Rasa pressure tak bekerja dengan Faizal Tahir? So far tak pressure lah sebab of course best lah. Sebab kita membesarkan dia, kita minat dia. Ya, so kita bekerja pula dengan dia. So of course rasa fun lah, enjoy. Dia macam idola. Idola. Okey, baik. Bagi anda berdua, bagaimana sambutan lagu Payung Terjun setakat ni, dan bagi mereka yang mungkin belum lagi mendengar ataupun menonton muzik videonya, pesanan anda berdua kepada mereka? Okey, sekarang muzik video Payung Terjun dah pun keluar kat YouTube sekarang 500k views. Wow, tahniah. So korang kena tengok supaya kita road to million. So, and jangan lupa follow kita orang dekat Instagram FML_yo, Fahimi Rahmat _ and Malhamka. So keep supporting us. More to come. Baik, more to come. More to come tu yang kami nak tahu. Apa yang more to come? Apa perancangan anda berdua selepas ni? Ada kita bagi hint boleh? Bagi dengan rapper. Kita ada akan keluar single lah. Dengan rapper. Rapper tu nama dia bermula dengan huruf apa tak boleh. Okey, tapi agak-agak bila lagu ni keluar? Tahun ni juga. Okey. Okey, baik. Terima kasih anda berdua. Selamat maju jaya. FML Yo. FML Yo. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ni bersama dengan Vina. Wanita hari ini. Okey, ada sesuatu yang sebenarnya kami nak memberi makluman ini kepada mereka yang berada di Pulau Pinang. Jabatan Kesihatan Pulau Pinang hari ini meminta tetamu yang menghadiri satu majlis akad nikah di Bukit Indra Muda, Bukit Mentajam pada 29 Ogos lalu supaya menghubungi Bilik Gerakan Pejabat Kesihatan Seberang Perai Tengah. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Asmayani Khalid berkata, susulan seorang tetamu di majlis ini disahkan positif COVID-19 dan kini dirawat di sebuah hospital di Alustar, Kedah. Jabatan Kesihatan Pulau Pinang sedang mendapatkan maklumat lanjut mengenai jumlah sebenar tetamu yang hadir pada majlis berkenaan. Dan kami memohon kerjasama semua yang menghadiri kenduri kahwin di Bukit Indra Muda, Bukit Mentajam 29 Ogos lalu untuk tampil menghubungi Bilik Gerakan Pejabat Kesihatan Seberang Perai Tengah. Ingat penonton wanita hari ini, perjuangan kita untuk menentang pandemik COVID-19 ini belum lagi berakhir. Mungkin ada dalam kalangan kita yang terleka, yang lupa untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Anda terus perlu jalankan SOP ini. Pakai pelitup muka, pastikan jaga jarak sosial anda dan juga sentiasa menggunakan hand sanitizer. Baik, esok kami akan kembali lagi untuk satu lagi topik menarik tentang kesihatan usus. Kenapa penting untuk setiap daripada kita menjaga usus dan apakah implikasi jika berlaku masalah dalam usus kita. Semuanya untuk esok di Wanita Hari Ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanita.
dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masakin dunia, penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut